Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai kalian, ini hari Isnin 30 hari bulan. Selamat datang ke Peachtree Cafe. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang istimewa, Nur Ibrahim dan Geshe Michael, saya, Seji Arau. Terima kasih Geshe kerana menjemput kami ke Peachtree Cafe. Bolehkah saya cakap sikit tentang latar belakang anda? Tentu bolehlah. Seiji Arau Takahashi, seorang keturunan Jepun, dibesarkan di Mexico, pernah menuntut di Sweden dan Australia. Beliau mempunyai 2 ijazah ekonomik dan beliau seorang profesor sistem dan penganjur di Sedona College of International Management. Dan Nur Ibrahim dari Syria, kini seorang warga negara Romania, pernah bekerja untuk Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mempunyai projek-projek yang disokong oleh organisasi kami untuk membantu peralihan imigran wanita di Eropah untuk mendapat kerja, menghasilkan produk-produk khas dari jahitan. Mereka pendatang yang pertama dilatih serta dapat bekerja secara sah di Eropah kerana projek Nur yang hebat tu. Projek Nur dah mempengaruhi banyak negara. Baik Seji. Pertama sekali, anda lihat perubahan format di mana kami adakan Peachtree via Zoom sekarang. Anda mungkin dah dengar bahawa coronavirus telah mula merebak di Amerika. Kami berkuarantin di rumah sendiri. Kami masing-masing membuat rancangan ataupun recording di rumah. Saya di rumah di Sedona, Geshe Michael di Rimrock, Arizona. Lihat, ni kafe kami. Veronica membuat saya sekeping pai. Wow, tentu enak rasanya. Baik, soalan untuk hari ini datang dari anak seorang kawan baik saya dari Kuala Hala. Namanya ialah Alex Rivers. Perlu bunyi ya. Sorry. He's as cute as his father. Ini dia anak Alex Rivers. Namanya juga sama iaitu Alex Rivers. Dia kata, Geshe Michael, saya nak tahu apakah benih-benih untuk menghentikan mimpi buruk. Ini soalan yang special kerana ia berlaku pada kanak-kanak dan orang dewasa, terutamanya pada masa kini. Contohnya, kadang-kadang saya suka memastikan ketenangan minda sendiri. Lebih berkecenderungan kepada perkara-perkara yang negatif seperti berasa bimbang, gelisah, pemimpin buruk pada waktu siang juga. Dia tanya, apakah benih-benihnya? Saya nak cakap tentang benih ini serupa dengan benih-benih untuk meditasi yang baik. Dalam DCI, jika anda masih ingat, kami sebut Crystal Lake, tasik kristal. Soalan yang senantiasa ditanya ialah bagaimana menjaga ketenangan tasik kristal saya agar dapat bermeditasi. Apa maksud tasik kristal? Maksudnya setiap orang yang kita berinteraksi mempunyai minda yang kita sebut sebagai tasik. Ia bergantung kepada emosi atau fikiran kita. Apabila kita dalam keadaan yang tenang, kristal lake itu, tasik itu tenang seperti kristal. Jika kita bimbang, ia berombak-ombak lah. Cuba bayangkan, setiap orang yang kami berinteraksi ada tasik-tasik kristal. Benih-benih untuk dapat ketenangan minda ialah kita menjaga ketenangan minda orang lain. Jangan mengganggu mereka. Ataupun apabila mereka
mereka terganggu, kami cuba melakukan sesuatu untuk menenangkan fikiran mereka. Cara-cara ni dapat digunakan untuk kedua-duanya, iaitu anak-anak dan untuk kita sendiri. Saya tahu nak kata sedikit tentang aplikasi-aplikasi. Ya, untuk saya suka mengenal pasti tasik-tasik kristal dalam diri setiap orang pada masa kini. Walaupun kita tak bercakap, tapi masih boleh berkomunikasi. Contohnya melalui media sosial. Ingat tentang tasik-tasik kristal semasa berkongsi sesuatu yang kita beritahu orang. Terutamanya pada saat-saat krisis ni, kita cenderung berkongsi berita buruk kerana setiap orang berasa takut lalu berkongsi pandangan rasa. Jadi apabila kita berkongsi, cuba berkongsi sesuatu yang menenangkan hati orang. Ini bermakna kita boleh berkongsi dengan mereka apa benih yang kita tanam untuk mengubah dan berkongsi bagaimana saling bergantung. Saya rasa ini masalah kita berkongsi sesuatu yang baik. Ya, Casey Michael, apa pendapat anda? Dalam fikiran saya, ia berkaitan dengan ketenangan. Kami juga cakap apabila pergi tidur, apa yang kita fikirkan. Adakah ia merupakan korelasi yang sama? Saya rasa itu sama saja. Pada waktu ni, mungkin kita semua berasa sedemikian. Veronica berkata baru-baru ni, dia berasa letih lah dengan berita-berita yang berulang kali. Dan setiap rancangan radio dan setiap internet radio cuba katakan sesuatu yang lebih menakutkan. Setiap mereka bersaing untuk memberitahu perkara yang lebih dahsyat lagi. Saya rasa ini sangat berfaedah apabila kita bercakap dengan orang dalam talian dan ketika kita memanggil mereka untuk berbual-bual tentang sesuatu perkara yang biasa, tak semestinya sesuatu yang mendalam sangatlah. Tapi boleh juga cakap benih-benih ataupun apa-apa saja yang positif daripada hanya cakap tentang virus saja. Berita-berita baiklah. Tak semestinya tentang keadaan virus, boleh juga tentang perkara yang berbakti yang dilakukan oleh orang lain atau oleh cerita mana kanak-kanak di seluruh dunia melakukan sesuatu yang baik. Secara peribadi, saya fikir anda boleh menghentikan mimpi negeri dengan menanam benih dan berhenti cakap tentang virus atau memberi inspirasi atau sesuatu yang menggembirakan orang lain. Tapi saya ada satu soalan untuk anda. Bagaimana anda dapat jelaskan masalah ini kepada kanak-kanak? Tak tahu berapa umur Alex Junior ni. Dia kelihatan lebih kurang 6-7 tahun. Dia lebih kurang 7 tahun. Jadi bagaimana anda menyesuaikan cara tanam benih ni kepada kanak-kanak? Ada dua kanak-kanak. Saya tak pasti dengan Alex. Tapi untuk saya, itu sesuatu yang senang sahaja. Cuba bincangkan tentang ketenangan minda. Semasa saya masih kecil lagi, saya mencabar diri untuk membuat kakak-kakak saya rasa marah. Kami selalu bertengkar. Jadi, inilah peluang yang baik untuk saya menghentikan mimpi buruk. Iaitu cubalah berbaik dengan kakak-kakak anda. Jangan buatkan mereka marah atau menakutkan mereka. Perkara-perkara seperti itulah saya pun kurang pasti ya. Apakah pendapat anda? Sesuatu yang ada dalam fikiran saya ialah meditasi kopi. Agar ia ingat akan sesuatu yang baik semasa bermain dengan kakak-kakak pada waktu siang ataupun dia dah bantu seseorang tu. Bermeditasi kopi sebelum tidurlah yang boleh melegakan kanak lalu tidur dalam minda yang berlainan sikit. Juga mula dengan tabiat yang baik untuk bergembira atas perkara-perkara baik yang dilakukannya. Cara meditasi kopi berfungsi di sini. Secara konvensional,
kamu tidur dengan keadaan fikiran yang gembira. Pada masa yang sama, kamu menyiram air pada benih-benih baik itu. Betul. Kamu bermula dengan hentikan kelakuan, melakukan kakak-kakak. Kemudian, sebelum tidur, cuba ingat kembali kelakuan-kelakuan yang dilakukan pada waktu siang. Itu dua cara. Cara konvensional dan cara tanaman benih. Apakah pendapat anda, Geshe-la? Untuk saya, kebelakangan ini, salah seorang penuntut SCIM, Jenny Sander, hantar teks kepada saya tentang ibunya yang agak tua tu terjatuh dan masuk ke hospital. Keadaannya agak serius. Terdapat sesuatu perbincangan tentang seseorang yang sangat tua yang mungkin meninggal dunia dalam masa beberapa minggu. Apakah benih-benih ataupun meditasi kopi yang terbaik yang boleh dibuat oleh mereka secara tradisional? Cuba fikir tentang perkara-perkara yang terbaik yang anda lakukan sejak kecil-kecil lagi sampailah sekarang. Anda mengimbas kembali benih-benih anda. Contohnya, apakah benih yang baik pertama yang anda masih ingat tu? Saya buat meditasi ini baru-baru ini. Saya sedar saya tak lakukan apa-apa perkara yang baik semasa kecil. Bukannya saya bukan seorang budak yang baik, tapi saya tak cuba untuk menanam benih-benih baik. Saya hanya menjalani hidup. Saya enjoy bermain dengan kanak-kanak atau rakan-rakan. Saya tak benar-benar mengorbankan apa-apa untuk orang lain atau cuba membantu orang lain. Saya hanya cuba nak berbahagia, gembira saja. Saya sedar biji-biji benih yang boleh ditanam oleh kanak-kanak sepanjang hari ialah cuba membuat ibu bapa mereka rasa gembira. Inilah sesuatu kanak-kanak boleh faham. Mereka faham apabila kita beritahu mereka cuba membuat ibu bapamu gembira. Itulah seperti tasik kristal. Jadi, saya fikir kita boleh beritahu Alex Junior apabila memeditasi kopi, cuba fikir perkara-perkara yang anda lakukan untuk menggembirakan ibu dan ayahmu. Inilah benih-benih baik yang kanak-kanak senang faham, kan? Baik. Biar kami buat kesimpulan. Apakah satu-satunya perkara yang perlu Alex buat terlebih dahulu? Satu je? Saya kata dua perkara. Pertama, iaitu berbaik-baik dengan rakan-rakan yang bermain bersama ataupun dengan kakak-kakak. Perkara yang kedua ialah berasa gembira atas kelakuan baik terhadap mereka. Jadi dia dah tertanam benih dan juga menyiram air atas benih-benih itu. Kami kata menghormati benih-benih seperti menghormati tasik kristal ketenangan jiwa orang. Apabila mereka mencapai ketenangan jiwa, kita juga dapat mencapai ketenangan jiwa kita sendiri. Ini dia nasihat yang praktikal. Buat ibu bapa dan gembira, buat mereka gembira. Sekarang kami akan tontonkan soalan yang kami akan bincangkan esok Selasa 31 dengan Nick Lakshore, dengan Aaron, kawan baik kami yang akan di sini esok. Inilah soalannya dari Linda di Jerman. Hello Geshe Michael dan Scott. Saya Linda dari Jerman. Soalan saya ialah apa yang saya boleh buat untuk menghentikan perubahan iklim? Jika anda tak dapat dengar dengan baik, ini dia Linda dari Jerman dengan soalannya, bagaimana kita hentikan masalah perubahan iklim? Apakah benih? Bagaimana tanam benih untuk hentikan masalah ini? Jumpa esok hari Selasa. Semoga-moga Nick dan Aaron dapat jawab soalan ni. Bye-bye. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.